Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perjumpaan kita kali ini, kita akan masuk pada tajuk baru, iaitu Mabahithul Hukm, perbahasan dan perbincangan tentang hukum. Kita pergi kepada tajuk subtopik yang pertama, iaitu Al-Faslul Awal Al-Hukmu wa Aqsamu, hukum dan pembahagiannya. Al-Mabhathul Awal At-Ta'rifu bil-Hukmi wa aqsamuhu al-asliyah. Ta'rif tentang hukum dan pembahagiannya yang asal. Kata pengarang, ma'rifatul hukmi syar'i huwa al-ghayatu min ilmi al-fiqh wa usulih. Mengetahui hukum syarak itulah dia matlamat daripada ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh. Lakin ilmu usuli yanzuru ilaihi min jihati wad'il qawaidi wal manahijil al-musilati ilaih. Namun ilmu usul melihat kepada aspek peletakan kaedah dan manhaj yang dapat menyampaikan kepada fiqh. Wa ilmu al-fiqhi yanzuru ilaihi bi'tibari istinbatihi fi'lan. Adapun ilmu fiqh, dia melihat kepada aspek pengisbatan fiqh secara langsung. Bitatbiqi ma wada'ahu ilmu al-usuli litta'arufi alaih, dengan diaplikasikan kaedah yang telah diletakkan oleh ilmu usul untuk mengetahui fiqh. Jadi sebagaimana yang kita maklum, sebelum ini perbezaan antara usul fiqh dan fiqh, di mana usul fiqh ni membincangkan kaedah-kaedah yang dapat dengan kaedah itu mengetahui hukum. Adapun fiqh, dia itu membincangkan secara langsung tentang hukum tersebut dan mengistinbatkan hukum secara langsung. Wal hukmu indal usuliyin. Okey, sekarang ini apakah yang ditakrifkan sebagai hukum? Di sisi ulama usul, hukum ialah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir aw al-wad'i. Hukum ialah khitab Allah yang bertakluk, yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Sama ada iqtida. Iqtida ialah tuntutan. Awit takhir ataupun pilihan. Awil wad'i ataupun perletakan. Jadi takrif ni penting. Pelajar kena hafal. Khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhir awil wad'i. Wal maqsudu bi khitabillah. Apakah yang dimaksudkan khitabillah? Okay, sekarang ni setelah itu pengarang akan syarahkan takrif. Itulah yang biasa dibuat dalam kitab-kitab pengajian Islam. Apabila diletakkan takrif, pengarang dia akan mensyarahkan, dia akan menghuraikan takrif tersebut. Sekarang ni dia kata hukum itu khitabullah. Wal maqsudu bi khitabillah kalamuhu mubasharatan wa huwa al-Quran. أو بالواسطة وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه. Khitab Allah ialah kalam Allah secara langsung, iaitu wahyu Tuhan secara langsung, Quran, ataupun wahyu Allah melalui perantaraan, iaitu yang kembali kepada sunnah Nabi, hadis, ataupun ijma' ataupun dalil-dalil syarak yang telah ditegakkan, yang telah ditetapkan oleh syarak untuk mengetahui hukum. Fasunnatu, maka apakah makna sunnah itu? Fasunnatu hiya ma yasduru anir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala wajhi tashri'. Sunnah ialah apa yang datang daripada Nabi atas jalan pensyariatan. Raji'atun ila kalamihi, yang mana dia tetap kembali kepada kalamullah. Sunnah ini dia merujuk kembali kepada kalamullah, li'annaha mubayyinatun lahu, kerana sunnah ini menerangkan bagi kalamullah. Wahya wahyullah ilaih, dan sunnah inilah juga wahyu Tuhan kepada Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur, bercakap daripada hawa nafsunya. Hanya sahaja tidak lainlah apa yang diucapkan ialah wahyu yang diwahyukan. Wal ijma', itu sunnah. Ia nak terangkan pada apa erti sunnah secara ringkas. Kemudian ijma' apa dia?
wal ijma'u la buddalahu min dalilin minal kitab was sunnah. Ijma' juga dia itu termasuk daripada dalil syarak. Ijma' juga tidak mesti dia ada sandaran dalil daripada Al-Quran atau sunnah. Dipanggil sebagai mustamad. Tempat ambilan ijma' itu mesti daripada Quran ataupun sunnah. Fakana raji'an ila kalamillah. Maka dengan maknanya dia juga kembali kepada kalamullah bihadzal i'tibar, dengan i'tibar ini. Wa hakadha sairul adillati syar'iyyah. Demikianlah lain-lain dalil syarak, kulluha kashifatun li khitabillah, kesemuanya menjelaskan, menyingkapkan makna bagi khitabullah, wa muzhiratun lil hukmi, dan dia menzahirkan bagi hukum syar'i, la muthbitatun lahu, bukan dia mensabitkan, tapi dia hanya menzahirkan dan menyingkap hukum syarak, bukan dia membuat hukum. Muthbitah ni makna mengisbat dengan maksud membuat hukum secara bersendiri. Dalil-dalil lain dia bertugas sebagai menjelaskan apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada khitabnya, apa yang dimaksudkan oleh Allah daripada khitabnya. Okay. Sekarang ni selesai itu. Sekarang ni apakah yang dimaksudkan dalam ta'rif lagi, iaitu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida. Dia akan terang apa makna iqtida, apa makna takhyir, apa makna wad'i. Yang pertama, wal maqsudu bil iqtida'i at-talab. Yang dimaksudkan dengan iqtida ialah tuntutan. Sawa'un akana talaba fi'lin am tarkahu, sama ada tuntut buat ataupun talaba tarkihi, talaba fi'lin au tarkihi, menuntut buat atau menuntut meninggalkan. Jadi tuntutan ni terbahagi dua, sama ada tuntut dengan erti kata fi'il buat ataupun dengan erti kata tinggal, suruh buat ataupun suruh tinggal. Sawa'un akana hadha talabu binawaihi, sama ada kedua-dua tuntutan ini dengan kedua-dua bahagiannya, iaitu buat ataupun tinggal, ala sabilil izam, secara mesti. Ilzam ni makna mesti. Amkana ala sabilit tarjih, ataupun atas jalan diberatkan, digalakkan dan diberatkan. Jadi daripada situ lahirnya suruh dengan mesti, suruh dengan digalakkan. Yang ni jadi wajib, jadi wujub. Yang ni jadi nadbu, sunat. Tinggal pula, ada tinggal dengan jalan mesti, dinamakan hurmah, pengharaman. Ada tinggal dengan jalan digalakkan, dijama karahah. Jadi pada situ ada 4 hukum taklif yang terkandung dalam erti kata iqtida. Wal muradu bitakhyir, yang dimaksudkan dengan takhyir ialah at-taswiyatu baina fi'li syai' wa tarki, iaitu sama antara melakukan sesuatu atau meninggalkan, biduni tarjihi ahadihima 'alal akhar, tanpa memberatkan salah satu di atas yang lain, wa ibahatu kulli minhuma, dan mengharuskan setiap satu lil mukallaf, bagi mukallaf. Itu makna takhir. Jadi kalau kita gabungkan iqtida dengan takhir ni, maka akan jadilah 5 hukum taklifi. Wal muradu bil wad'i, tinggal lagi al wad'i, perletakan. Apa maksud perletakan? Ja'lu syai'in sababan li akhar aw syartan lahu aw mani'an lahu. Jadi perletakan ini ialah menjadikan sesuatu sebab bagi yang lain, atau syarat bagi yang lain, ataupun penghalang bagi yang lain. Jadi di sini lahirnya 3 hukum wad'iyah, iaitu sebab, syarat dan juga mani'. Faqauluhu ta'ala, kita lihat apa huraian dia untuk menerangkan bagaimana dianggap hukum wad'i. Sebab ini dipanggil hukum wad'i, syarat dipanggil hukum wad'i. Faqauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang beriman, tunaikanlah janji. Itu perkataan ini, firman Allah Ta'ala ni hukmun syar'iyyun, ni hukum syarak. Kenapa? Li'annahu khitabun minallah, kerana dia dianggap khitab daripada Allah. Ta'allaqa bi fi'lin min af'alil mukallafin, yang berkait dengan satu perbuatan daripada perbuatan mukallaf, iaitu menepati janji. Wa huwal ifa'u bil uqud, iaitu menepati janji. Ala wajhi talabillahu, atas jalan, atas wajah tuntutan, dituntut untuk menepati janji. Aufun. Jadi di sini fi'lun amrin, fi'il amar, fi'lu amrin tadullu 'ala al-wujub, maka aufu bil uqud yadullu 'ala wujubil ifa' bil uqud, menunjukkan wajib menunaikan janji.
Wa qawluhu ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina kerana sesungguhnya ialah sekeji-keji dan seburuk-buruk jalan. Ini juga hukmun syar'iyyun, hukum syarak ini. Li'annahu khitabun minasyari' kerana dia khitab wahyu daripada syari'. Talaba bihi al-kaffa. Syarak menuntut dengan ayat ini larangan al-kaffa an fi'lin, larangan daripada melakukan zina. Wa huwa zina. Wa qawluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah tahallul maka berburulah kamu. Ini juga hukmun syar'i li'annahu khitabun minasyari'i bi ibahatil istiyadi ba'da tahallul min ihram. Kerana itu khitab daripada syarak dengan keharusan berburu selepas seorang itu tahallul daripada ihram. Wa qawluhu ta'ala fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ard, apabila kamu selesai sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini juga hukum syarak kerana khitabun minasyari', khitab daripada syari' bi ibahatin tishar dengan keharusan bertebaran fil ardi di muka bumi ba'dal faragh minas salah, setelah selesai sembahyang. Wa qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kerana Allah, wajib ke atas manusia itu kerana Allah hajjul baiti, melakukan haji ke Baitullah. Siapa dia? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk menunaikannya. Jadi di sini juga khitab syar'i, hukum syar'i. Kenapa? Kerana khitabun minasyari', satu khitab daripada syari' biwujubil hajj, dengan wajibnya haji alal mukallafin, di atas mukallaf. Wa qawluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Ini juga khitabun syar'i. Kerana apa? Kerana dia khitab daripada syari', ini hukum syarak. Kerana dia khitab daripada syarak dengan menjadikan sariqah, mencuri itu sababan liwujubi qat'iyyah disariq, sebab kepada wajibnya dipotong tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Nampak di sini. Mana Allah Ta'ala meletakkan as-sariqah, yang difaham daripada wasariqu wasariqatu, iaitu kecurian, pencuri ataupun kecurian itu jadi sebab kepada wajibnya dipotong, faqta'u, dipotong tangan pencuri. Jadi sariqah dianggap sebagai sebab. Mana di sini dihukum wad'i. Wada'allahu as-sariqata sababan liwujubi qat'i yadis sariq. Allah Ta'ala letakkan elah mencuri itu sebagai sebab bagi wajibnya potong tangan. Wa qawluhu ta'ala aqimis salata liduluki syam, tunaikan sembahyang apabila gelincir matahari. Ini hukum syar'i juga. Tapi hukum syar'i dari aspek mana? Hukum syar'i aspek hukum wad'i. Li'annahu khitabun minasyari', kerana dikhitab daripada syari' bija'li duluki syam, dengan menjadikan duluki syam, gelincir matahari itu sababan liwujubi salah, sebab wajibnya sembahyang itu sembahyang zuhur. Jadi di sini Allah Ta'ala meletakkan duluki syams, gelincir matahari, sababun atau sababan, ja'alallahu duluka syams sababan, menjadi sebab liwujubi salati zuhri, wajib salat zuhur. Jadi di sini dia berkait dengan apa? Berkait dengan sebab. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan perkataan Nabi, rufi'al qalamun an thalathatin, diangkat qalam. Qalam ni mana? Diangkat hukum salah. Qalam ni makna pena ataupun catatan malaikat, catatan kesalahan diangkat an salasatin, daripada 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqiza, orang tidur sehingga dia jaga. Wa anis sabi hatta yahtalima, orang yang kanak-kanak sehingga dia balik. Wa anil majnun hatta yafiqa, dan daripada orang gila sehingga dia baik dan sedar daripada gila. Yafiqa ni makna sedar daripada gila. Ini juga qaulun Nabi, ini khitabun minasyari', ini khitab daripada syari', bija'lin naum, dengan dijadikan tidur, wasighar, kecil, wal junun, dan gila itu umuran mani'atan, perkara-perkara yang menjadi mani' minat taklif, daripada dikenakan hukum taklif. Di sini hukum wad'i menjelaskan tentang apa? Tentang al-mani'. Mani' itu penghalang. Jadi tidur, kecil dan juga gila itu mani' daripada dikenakan hukum. Okey. Wa min ta'rifil hukmi 'inda al-usuliyyin yu'raf amran. Daripada ta'rif hukum di sisi ulama usul, kita dapat kenal pasti ada 2 perkara. Pertama, anna khitab Allah Ta'ala al-muta'alliqa
bighairi af'alil mukallafin la yusamma hukman 'inda al-usuliyin. Khitab Allah yang berkait dengan selain perbuatan mukallaf tidak dinamakan hukum di sisi ulama usul. Contoh, mithlu khitabihi ta'ala al-muta'alliqi bi dhatihi wa sifatihi. Khitab Allah yang berkait dengan zat Tuhan dan sifat Tuhan. Kaqaulihi ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala Maha mengetahui setiap sesuatu. Wa khitabuhul muta'alliqu bima khalaqahu min jamadat. Dan khitab Tuhan yang berkait dengan penciptaan Tuhan bagi segala jamadat, benda-benda yang tidak bernyawa. Kaqaulihi ta'ala wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan dan bintang itu musakhkharatin bi amrih. Semuanya itu bergerak dengan urusan Tuhan. Itu tidak dipanggil hukum, tidak dipanggil hukum, tidak dipanggil hukum lah di sisi ulama usul. Lagi apa contohnya? Wa qaulihi ta'ala alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah kami jadikan bumi itu hamparan dan bukit itu sebagai watad. Watad ni makna pasak. Pasak ataupun paku dan pasak. Pasak bagi bumi ialah apa dia? Bukit. Wa kadzalika khitabuhu al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi. Demikian juga tidak dianggap hukum di sisi ulama usul khitab Tuhan yang berkait dengan perbuatan mukallaf, lakin la ala sabilit talab wat takhi wal wad'i. Tapi yang tidak berkait dengan tuntutan dan juga pilihan ataupun wad'i. Kama fi qasasil Qur'ani, sebagaimana khitab Tuhan berkait dengan cerita-cerita yang Tuhan cerita dalam Quran. Kaqaulihi ta'ala alif lam mim ghulibatir rum. Telah kalahlah Rum fi adnal ard. Di tempat mana? Di tempat bumi yang rendah. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka, yakni Rum, setelah daripada kekalahan mereka, sayaghlibun, mereka akan menang balik. Fi bid'i sinin, setelah daripada beberapa tahun. Di sini khitab Tuhan berkait dengan perbuatan mukallaf, tapi perbuatan bukan atas jalan tuntutan ataupun pilihan ataupun wada'. Wa kama fi ikhbarihi an khalqihi lil makhluqat, sebagaimana penceritaan Tuhan tentang Allah menciptakan makhluk. Mithlu qawlihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan perbuatan kamu. Itu perkara yang pertama. Apa maksudnya? Khitab Tuhan hanya dengan merujuk kepada perbuatan mukallaf yang atas jalan tuntutan, pilihan ataupun wad'i. Yang kedua, anna hukma indal usuliyin huwa nafsu khitabillah. Okey, yang kedua, hukum di sisi ulama usul itu merujuk kepada khitab Allah tu sendiri. Makna nas syarak tu sendiri. Itu dinamakan hukum di sisi ulama usul. Apa maksud nafsu khitab? Nafsun nusus syar'iyyah, iaitu nas syarak itu sendiri dipanggil sebagai hukum. Wa amma indal fuqaha, adapun di sisi ulama fiqh, fal hukmu, hukum di sisi ulama fiqh, huwa atharu hadzal khitab, ialah kesan daripada khitab ini. Atau kesan ni makna apa yang difahami daripada khitab. Ma yatadammanuhu hadzal khitab, apa yang dikandungi oleh khitab tersebut. Fa qauluhu ta'ala, contoh macam mana dalam firman Tuhan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Okey. Di sisi ulama usul, huwal hukmu indal usuliyin, ini telah dianggap sebagai hukum di sisi ulama usul. Amma indal fuqaha, adapun di sisi ulama fiqh, fahuwa atharu hadzal khitab, bukan ayat Quran ni hukum, tetapi kesan ataupun apa yang difahami daripada ayat Quran itu. Ma tadammanahu hadzal nasu syar'i, apa yang dikandungi oleh nas syarak ini. Apa dia? Hukum di sisi ulama fiqh ialah hurmatuz zina, pengharaman zina. Okey. Jadi di sini bagi perhatian. Di sisi ulama usul, nas syarak itu dianggap sebagai hukum. Di sisi ulama fiqh, bukan nas saja, natijah daripada nas. Istimbat daripada nas itu. Apa yang mengandungi oleh nas itu, itulah dia hukum di sisi ulama fiqh. Apa yang difahami daripada nas ini? Hurmatuz zina. Hurmatuz zina itu hukum di sisi ulama fiqh. Aqsamu hukmi syar'i, pembahagian hukum syarak. Yang qasimul hukma indal usuliyin ila qismain.
Terbahagi hukum syarak di sisi ulama usul kepada dua bahagian. Al-awwalu al-hukmu taklifi, yang pertama hukum taklifi, wa huwa ma yaqtadi talab al-fi'l aw al-kaffa anhu aw at-takhyir bain al-fi'li wa tarki, iaitu yang memberi faham, yaqtadi maknanya memberi erti, memberi faham tuntutan melakukan atau menghalang daripadanya, ataupun memberi pilih antara buat atau meninggalkan buat. Jadi ini ialah kita faham dah daripada takrif ini, kita dapat cerakinkan daripada takrif tersebut bahawa hukum syarak itu terbagi pada dua. Pertama, hukum taklifi yang merujuk kepada tuntut buat, tuntut tak tinggal, tahan daripada buat, mana tinggal buat, dan yang seterusnya ialah diberi pilihan sama ada buat ataupun tidak. Wa innama sumiya hadha an-naw'u bil hukmi taklifi, dinamakan jenis ini dengan hukum taklifi, li'anna fihi kulfatan 'alal insan, kerana padanya ada satu kulfah. Kulfah ni makna keberatan, ada tanggungan, ada sesuatu yang perlu ditanggung, yang perlu diikut. Wa hadha zahirun fima tuliba fihi al-fi'lu aw at-tarku. Ini nyatalah makna taklif itu nyata pada tuntutan yang dituntut padanya buat ataupun tinggal. Makna ada suatu arahan yang perlu diikuti. Amma ma fihi takhyirun, ada pun sesuatu yang diberi pilih. Kat mana ada tanggungan ataupun kena ikutnya, pada pilihan kan? Faqad ju'ila aidan min al-hukm taklifi, maka ibahah atau takhyir ini juga dijadikan daripada hukum taklifi ala sabili tasamuhi wa taghlib, atas jalan tasamuh dan taghlib. Tasamuh makna atas jalan dibilang secara mudah, dan atas jalan diambil taglib, diambil kira secara ghalibnya, kerana empat yang lain itu hukum taklif, maka ibahah atau takhyir pilihan pula kira taklif sekali lah. Dipanggil atas jalan tasamuh, bermudah-mudah, dan atas jalan ambil kira secara umum. Awil istilah, ataupun atas jalan pengistilahan, memang diistilahkan begitu. Wala musyahata fil istilah, maka tidak ada perbalahan, tak perlu berbalah. La musyahata fil istilah, tak perlu berbalah lah bila pengistilahan diletakkan macam tu, macam kita terimalah, tak perlu balah lah. Aw yuqal, ataupun kita kata, ni kenapa dibincangkan? Kerana kalau kita lihat kepada makna taklifi, adakah pada takhyir, memberi pilih itu ada keberatan untuk buat atau tinggal? Tak ada. Jadi macam mana dinamakan hukum taklifi pada perkara yang harus? Harus ni makna buat boleh, tak buat boleh. Maka tidak ada tanggungan dan keberatan. Ulama kata tak. Ini dikira hukum taklif juga ambil jalan kira mudah atau secara ghalib, atau tu memang istilah digunakan begitu. Ataupun boleh juga kita nak jawab bagi kemusykilan ini, anal i'tibar al-mubah, mengiktibarkan keharusan itu min aqsami ahkami taklif, daripada bahagian hukum taklif, bimakna annahu mukhtassun bil mukallaf, bahawa dia itu perkara takhir itu khusus bagi mukallaf. Ai annal ibahah, bahawa keharusan awi takhir pilihan itu bainal fi'li wa tarki, antara buat dan tinggal, la yakunu illa liman yasihu ilzamuhu, tidak sah kecuali bagi orang yang sah daripadanya diberati bil fi'li awi tarki, orang yang sah untuk kita beratkan dengan arahan suruh buat ataupun tinggal. Jadi dari aspek itulah kita letakkan dia dalam hukum taklif. Fahadha wajhu tibaril ibahah, ini wajah diiktibarkan ibahah itu min ahkamit taklif. La bimakna annal mubah mukallafun bihi, bukan makna perkara yang harus itu ditaklif dan diberatkan kena buat. Nampak Jadi ini perbahasan berkaitan dengan iskal yang datang pada peletakan hukum takhir dan ibahah pada hukum taklifi. Okay. Dan sebenarnya ada satu jawapan lagi, iaitu mukallaf itu dituntut untuk i'tiqadkan ibahah perkara pada perkara yang mubah. Itu dia. Jadi taklifnya mana? Taklif pada i'tiqad benda perkara mubah itu mubah. Okey, jadi perbahasan yang terperinci dalam kitab usul fiqh yang lain dibincangkanlah. Yang naknya di sini ialah pelajar faham apakah yang terletak dalam hukum taklifi. Yang kedua, al-hukmul wad'i.
Yang kedua, hukum syarak yang kedua ialah hukum wad'i. Wa huwa ma yaqtadi ja'la syai'in sababan li syai'in akhar, iaitu yang menuntut menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, au syartan au mani'an minhu, ataupun syarat ataupun penghalang baginya. Wa sumiya hadha an-naw'u bil hukm al-wad'i, dinamakan ini sebagai hukum wad'i li'annahu rabata baina syai'aini bis sababiyah, kerana hukum ini mengikat antara dua perkara bis sababiyah, dengan ikatan sababiyah, au syartiyah, ikatan syarat, au mani'iyah, ataupun ikatan penghalang. Jadi antara dua, dijadikan ikat antara dua ikatan, sama ada sabab ataupun syarat ataupun mani'. Biwad'i syari', siapa yang meletakkan sesuatu itu sebagai syarat atau sebab atau mani'? Syari'. Syari' itu sendirilah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ai bi ja'lim minhu, iaitu dengan dijadikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ai inna syari'a huwa alladhi ja'ala hadha sababan li hadha, bahawa syarak itu sendiri, Allah Taala sendiri yang menjadikan sesuatu itu sebab bagi sesuatu yang lain, au syartan lahu, ataupun syarat baginya, atau mani'an minhu, ataupun yang menghalang baginya. Wa qad marrat al-amthilatu li hadaini naw'ain, telah terdahulu contoh bagi kedua ini. Saya bagi contoh baliklah untuk sebagai ulang balik. Kita kata solat, apa nama ni, solat zuhur lah, wujubi solati zuhri. Kita kata solat maghrib lah pula, wujubi salati al-maghrib. Dengan apakah sebab wajib sembahyang maghrib? Iaitu ghurubis syams. Allah Ta'ala menjadikan ghurubis syams, terbenam matahari itu sebab bagi wajibnya sembahyang maghrib. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan gelincir matahari itu sebab bagi wajibnya sembahyang zuhur. Terbitnya fajar sebagai mulanya wajibnya imsak, wajibnya menahan diri pada siang hari bulan puasa. Nampak? Ini alaqah sababiyah. Alaqah sababiyah itu sebab. Kita ambil contoh yang lain pula, syarat. Syarat sah solat dah. Kita kata hukum syarat wajib sembahyang lah. Kita ambil wujubus solat. Wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang apa dia? Al-bulu, iaitu balik. Syarat yang menjadikan balik ni syarat bagi wajibnya sembahyang. Jadi meletakkan balik, itu rabtu, mengikat antara dua perkara, sama ada dengan ikatan sabab. Tadi sabab, ini syarat. Syarat wajib sembahyang iaitu bulu, balik. Nampak okey. Dan mani' pula, kita kata haid. Haid ni mani'. Al-haid. Haid ini mani'. Haid ini penghalang bagi wajibnya sembahyang. Asal hukum dituntut dan wajib sembahyang, tapi haid ini ada. Haid ini menjadi penghalang, mani' daripada wajibnya sembahyang. Okey. So, kemudian al-farqu. Kita lihat apakah perbezaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Al-hukmu taklifi yatatallabu fi'lu syai'in aw tarkuhu, aw yatatallabu fi'la syai'in aw tarkahu, aw ibahatal fi'li aw tarka ibahatal fi'li aw tarki lil mukallaf. Pastikan tanda al-hukmu al-taklifiyu yatatallabu fi'la syai'in aw tarkahu aw ibahatal fi'li aw tarki lil mukallaf. Hukum taklifi menuntut melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau keharusan melakukan atau meninggalkannya bagi mukallaf. Ini perbezaan, dikhulasahkan balik. Wa ammal hukmul wad'i fala yufidu syai'an min dhalik. Hukum wad'i dia tidak berkait, tidak memberi apa-apa erti itu. Idh la yuqsadu bihi illa bayanu ma ja'alahu syari'un sababan liwujudi syai'. Kerana tidak dituntut, tidak dimaksudkan dengan hukum wad'i kecuali menerangkan apa yang syari' jadikan dia sebab bagi wujudnya sesuatu, ataupun syarat ataupun mani'. Liya'rifal mukallafu
mata liya'rif al-mukallaf, supaya dapat mengetahui mukallaf, mata yathbutul hukmu syar'i, bilakah adanya hukum syarak, wa mata yantafi, dan bila akan ternafi, fayakunu ala bayinatin min amrihi, maka dia adalah dia berjalan di atas bayinah, dia mengetahui atas kejelasan atas perkara itu. Yang kedua, al-mukallafu bihi fi hukmi taklifi amrun yastati'ul mukallafu fi'lahu wa tarkahu. Mukallaf pada hukum taklifi, perkara yang mukallaf bihi. Mukallaf bihi ni makna perkara yang ditaklifkan, perkara yang dituntut. Pada hukum taklif ialah amrun yastati'ul mukallafu fi'lahu, perkara yang mukallaf boleh buat dan boleh tinggal. Fahuwa dakhilun fi hududi qudratih, dan maka dia termasuk dalam had kudrat kemampuannya dan istita'ah kemampuan dia. Jadi benda yang berkait hukum taklifi ialah benda yang mukallaf mampu buat. Li'anna al-gharada min at-taklif, kerana matlamat daripada taklif imtitharul mukallafi ma kullifa bihi, supaya mukallaf mengikut apa yang ditaklifkan, apa yang dibebankan. Fa idza kana kharijan an istita'atihi, jika perkara yang ditaklifkan, dibebankan itu keluar daripada kemampuan, kana taklifu bihi abatha, maka tuntutan dengannya itu sia-sia. Yatanazzahu anhu syari'ul hakim, yang maha suci syari' yang maha bijaksana daripada melakukan perkara sia-sia. Wa lihadza kana min al-qawaid fi syari'atil islamiyah, dari kerana itulah kaedah yang ditetapkan dalam syariah, la taklifa illa bimaqdur, tidak ada taklif tanggungan kecuali benda yang dalam kemampuan hamba. Amma fil hukmil wad'i, adapun perkara yang berkait dalam hukum wad'i, fala yushtaratu fi mawdhi'ihi an yakuna fi qudratil mukallaf, tidak disyaratkan maudhu' dia, perkara itu termasuk daripada perkara yang mampu dibuat oleh mukallaf. Wa min thamma kana minhul maqduru lil mukallaf, dari kerana itu ada hukum wad'i yang masuk dalam kemampuan mukallaf. Wa minhul khariju an qudratihi, ada perkara yang terkeluar daripada kemampuan. Lakin ma'a hadza idza wujida, namun walaupun demikian, apabila adanya perkara itu, tarattaba alaihi atharuhu, nescaya akan terhasil kesannya. Contoh apa? Faminal hukmil wad'i al-maqduril mukallaf, antara contoh hukum wad'i yang dalam kemampuan mukallaf, as-sariqatu waz-zina wasairul jara'im, mencuri, berzina dan lain-lain daripada jenayah lain. Faqad ja'alaha syari'u asbaban li musabbabatiha, syarak menjadikan dia sebagai sebab bagi musabbabatnya. Musabbabat ni makna apa yang dihasilkan atau terhasil dengan sebab tersebut. Contoh, fasariqatu, sariqah, pencuri itu mencuri ialah sababun liqat'i yadis sariq, sebab untuk dipotong tangan pencuri. Jadi mencuri ni satu benda yang dalam maqdur mukallaf, dalam kemampuan mukallaf. Wazina dan zina tu menjadi sebab lijildi zani au lirajmihi, sebab untuk dipukul penzina ataupun direjam. Direjam kalau dia muhsan. Wa hakadha baqiyatul jara'im, demikianlah juga baki jenayah-jenayah lain. Wa kadzalika sairul uqudi wa tasarrufat, demikianlah juga akad-akad dan juga tasarruf, perbuatan-perbuatan. Fahiya asbabun li athariha, dia menjadi sebab bagi kesan-kesannya syar'i. Fal bai'u sababun li naqli mulkiyah, jual beli itu sebab bagi berpindahnya pemilikan. Wa nikahu sababun li hilli bainaz zawjaini, nikah itu sebab bagi halalnya antara suami isteri. Wa tarattubul huquqi ala tarafain, dan tersusunnya, terhasilnya hak-hak di atas kedua belah pihak suami isteri. Wa ihdaru syahidaini, menghadirkan dua saksi. Syartun li sihati nikah, syarat bagi sah nikah. Wal wudu'u syartun li sihati salah, wudu' itu syarat bagi sah sembahyang. Fala yasihu nikahun bila syuhud, tidak sah nikah tanpa ada saksi. Wala tasihu salatun bila wudu', tidak sah sembahyang tanpa wudu'. Wa qatlul warithi muwarrithahu, membunuh oleh pewaris akan muwarrithahu, pewaris membunuh orang yang dia yang mewarisi, yang akan diwarisi daripadanya. Muwaris ni makna orang yang mati, orang yang mewarisi dia lah. Waris ini makna waris yang hidup, muwaris ni makna orang mati itulah. Jadi si waris membunuh muwaris dia, contoh ayah dia kan, maka itu pembunuhan, membunuh oleh waris akan mewarisnya itu mani'un minal irthi, dia menghalang daripada mendapat pusaka. Bila anak bunuh ayah,
maka anak tak dapat pusaka. Wa kadza qatlul musi lahu lil musi. Begitulah musa lahu, musa lahu. Wa kadza qatlul musa lahu lil musi. Musa lahu, orang yang diwasiatkan kepadanya membunuh musi. Musi ni pewasiat, menyebabkan mani'un min nafadhil wasiyah, menghalang daripada terlaksana wasiat. Wa minal hukmi wad'i, itu hukum wad'i yang dalam kemampuan. Wa minal hukmi wad'i ghairil maqdur. Hukmil wad'i ghairil maqduri lil mukallaf. Hukum wad'i yang bukan dalam kemampuan mukallaf ialah hululu syahri Ramadan, masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ni bukan dalam kemampuan kita. Perjalanan masa itu Allah Ta'ala tentukan bergeraknya, maka masuknya bulan satu bulan masuk bulan Ramadan tu, itu luar kemampuan kita. Fahuwa sababun liwujubis syam, itu sebab bagi wajib puasa. Wadulukus syamsi, gelincir matahari, sababun liwujudi solah, sebab bagi wajib semayang, ini semayang zuhur. Adakah kita mampu untuk menggelincirkan matahari? Bukan, itu luar kemampuan kita. Wal qarabatu, hubungan kerabat, sababun lil miraf, sebab bagi adanya pewarisan pusaka. Wa hadhil asbab kulluha ghairu maqduratin lil mukallaf, ini tidak dalam kemampuan mukallaf. Wa bulughul hilmi, bulughul hulumi, bulughul hulumi, bulugh al hulum ni maksud balik lah. Bulughul hulum iaitu sampai umur balik itu, syartun lintihail wilayah ala nafsi, syarat pada intihak, habisnya wilayah ala nafsi, penguasaan atas diri. Makna bila kanak-kanak itu telah balik, maka tidak boleh, makna dia tu dah habis wilayah orang, penguasaan orang kepada hartanya dah tamat. Bila dah balik, dia boleh menguruskan sendiri. Wilayah kepada dirinya hartanya tidak lagi ditanggung oleh orang lain, bahkan dia sendiri boleh tanggung. Jadi bulughul hulum, cukup umur balik itu syarat bagi habisnya wilayah orang lain ke atas dirinya. Wa bulughul insani rusyda, sampainya manusia itu pada tahap ar-rushd, dia mampu untuk mengurus harta. Syartun linafadhi ba'di tasarrufat, syarat bagi terlaksananya sebahagian daripada tasarruf dirinya. Dia contoh nak bermuamalat jual beli, maka ulama mensyaratkan mestilah orang itu, kalau kanak-kanak itu dia sampai pada had baligh dan rusyd. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, bila kamu dapati pada anak itu ada rusydah, ada kebijakan untuk mengurus, maka serahkan kepada mereka harta anak yatim itu. Anak yatim yang dijaga, bila penjaganya mendapati dia boleh mengurus, maka boleh diserahkan harta kepada mereka. Wa kullun minal bulughi wal rusydi, setiap daripada baligh dan ar-rusyd, rusyd ni makna bijaksana lah, pandai. Ghairu maqduri lil mukallaf, itu luar daripada kemampuan mukallaf. Wal ubuwah, kebapaan, mani'atun min qatlil abi idza qatala ibnahu amdan. Sifat kebapaan itu ataupun kebapaan itu, dia menghalang daripada dibunuh bapa apabila bapa membunuh anaknya. Dalam masalah kisah, adakah boleh kalau si bapa membunuh anak dilakukan kisah dengan dibunuh sebalah bapa? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Ada mani' dia. Mana mani' dia? Ubuwah. Wal jununu mani'un minat taklifil majnun. Gila itu ialah penghalang daripada dikenakan taklif kepada orang gila. Min iqadi uqudihi, daripada terlaksana akad. Orang gila berakad jual beli, terhalang. Sebab apa? Sebab ada mani' junun. Wa kaunul musilahu warithan, dan keadaan musalahu wa kaunu musalahu warithan, keadaan musalahu ni orang yang diwasiatkan kepadanya, yakni penerima wasiat lah. Musalahu ni penerima wasiat itu, dia itu waris. Mani'um min nafadhil wasiyah, dia menghalang daripada terlaksananya wasiat. Ala ra'yi aktsaril ulama, atas pandangan kebanyakan ulama, berdasarkan hadis Nabi, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi waris. Makna bila seseorang itu waris, tiba-tiba wasiat diberi kepada waris, maka sifat waris itu menghalang daripada terlaksananya wasiat. Ini pada kebanyakan fuqaha. Wa hadhil mawani'u kulluha ghairu maqduratin lil mukallaf. Kesemua mani' ini tidak termasuk dalam perkara yang dalam kemampuan mukallaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan seterusnya kita akan pada perbincangan akan datang membincangkan tentang pembahagian hukum taklifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.